Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Sejarah Tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan melihat pada topik 2 iaitu Agama Islam di Malaysia. Fokus pertama adalah kita ingin melihat latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Masyarakat di Tanah Melayu sudah mempunyai pegangan agama dan kepercayaan sejak dahulu lagi. Antara agama dan kepercayaan tersebut adalah animisme, Hindu, Buddha, Islam dan Kristian. Kita akan pergi secara terperinci. Kepercayaan pertama yang ingin kita lihat hari ini adalah animisme. Animisme merupakan kepercayaan terawal masyarakat di Tanah Melayu. Kepercayaan animisme dikaitkan dengan kepercayaan terhadap roh nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Ini adalah merupakan contoh kepercayaan animisme. Contoh yang pertama dalam gambar yang dapat kamu lihat ini adalah proses pemujaan untuk sesi perawatan. Yang ini adalah pemujaan yang dilakukan oleh orang asli dan yang ini adalah pemujaan mungkin untuk meminta sesuatu daripada roh nenek moyang, makhluk halus maupun semangat. Agama Buddha. Agama Buddha dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Agama ini berpegang kepada jalan 8 lapis mulia. Bagi agama Hindu juga dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Bagi kepercayaan agama Hindu percaya terhadap kelahiran semula. Agama Kristian pula. Agama Kristian wujud di Tanah Melayu setelah kedatangan Portugis, Belanda dan British. Kepercayaan agama Kristian adalah mempercayai bahawa Yesus adalah sebagai anak Tuhan. Bagi agama Islam juga dibawa ke Tanah Melayu melalui pedagang, pendakwah dan juga golongan ulama. Kepercayaan bagi agama Islam berpegang terhadap rukun Islam dan juga rukun iman. Rukun Islam ada 5 perkara dan rukun iman 6 perkara. Kepercayaan animisme walau bagaimanapun masih diamalkan hingga kini oleh golongan dan agama tertentu. Contoh cerita yang kita pernah lihat adalah cerita dukun, bomoh. Itu adalah contoh-contoh amalan agama ataupun kepercayaan animisme. Walau bagaimanapun, dengan kedatangan 5 agama dan kepercayaan ini iaitu animisme, Hindu, Buddha, Kristian dan Islam telah membentuk negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama dan kaum. Malaysia sangat bertuah kerana hidup dalam pelbagai kaum dan agama. Fokus kedua kita adalah untuk melihat kedatangan Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dua negeri telah dikaitkan dengan kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Negeri Terengganu dan Negeri Sembilan. Jadi hari ini mari kita lihat apakah penemuan yang berlaku di dua negeri tersebut. Dengan penemuan dua batu bersurat iaitu di Negeri Terengganu dan Negeri Sembilan menjadi bukti yang besar bahawa agama Islam telah bertapak di Tanah Melayu. Batu bersurat yang pertama yang kita akan lihat adalah batu bersurat bertarikh 1303 yang ditemui di Sungai Teresat Kuala Berang, Terengganu. Batu bersurat yang seterusnya adalah batu bersurat bertarikh 1467 yang ditemui di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan. Peranan dan kedudukan Pelabuhan Melaka telah menjadi penyumbang kepada faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada awal abad ke-15, Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Melaka dilabel sebagai pusat perdagangan maritim kerana kedudukannya berada di persisi laut. Pelabuhan Melaka juga telah dilabel sebagai pelabuhan entry port iaitu tempat penerimaan barangan luar dan juga penghantaran barangan ke luar negara.
Dengan fungsi pelabuhan ini telah menjadi satu tempat persinggahan oleh pedagang Islam maupun bukan Islam. Faktor kedatangan agama Islam dimainkan oleh 3 peranan, iaitu peranan daripada pedagang Islam, peranan ulama dan peranan sultan. Sekarang kita tengok kepada peranan pedagang Islam. Okay, peranan pedagang Islam ni dia berasal daripada negara Arab dan India dan dia beragama Islam. Bila dia datang ke tanah Melayu sebagai pedagang, dia sambil berdagang dia telah melakukan aktiviti dakwah agama Islam. Dan kemudian, pedagang ini juga ada yang telah berkahwin. Bila dia berkahwin dengan rakyat Melaka, dia telah menetap sebagai penduduk tempatan dan telah membantu penyebaran agama Islam kepada penduduk tempatan itu sendiri. Peranan ulama juga telah menyumbang kepada faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, menurut hikayat Raja-Raja Pasai ni, seorang ulama yang berasal dari Mekah iaitu Syekh Abdul Aziz telah berjaya mengislamkan raja, pembesar dan rakyat. Ini sekaligus memberikan penyebaran agama Islam yang besar kepada tanah Melayu ketika itu. Faktor kedatangan agama Islam yang ketiga ialah peranan sultan. Perkahwinan antara Megat Iskandar, Shah dan juga Puteri Raja Pasai yang menyebabkan baginda telah memeluk agama Islam. Jadi apabila baginda iaitu Megat Iskandar Shah memeluk agama Islam, rakyat Melaka juga telah turut sama memeluk agama Islam bagi menunjukkan taat setia kepada rajanya. Kedatangan agama Islam telah menjadi sumber kepada Perundangan Kesultanan Melayu Melaka. Kita dapat lihat dengan lebih jelas iaitu pada dua sumber iaitu pertama Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Jadi sekarang kita akan lihat lebih terperinci. Kita lihat apakah intipati Hukum Kanun Melaka. Okay, Hukum Kanun Melaka ni sebenarnya terdiri pada 44 fasal yang menyentuh hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Hukum Kanun Melaka juga terdiri pada hukum Islam yang telah menyentuh kepada hukuman terhadap jenayah serta urusan jual beli dan juga kekeluargaan. Hukum Kanun Melaka ini telah menyumbang kepada kewujudan, keamanan dan keselamatan rakyat di negeri Melaka. Sumber perundangan yang kedua iaitu Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka mengandungi 25 fasal yang menyentuh peraturan laut, tata cara berniaga dan berjual beli. Okay, Undang-Undang Laut Melaka juga menyentuh kepada hukum Islam iaitu berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Dengan adanya Undang-Undang Laut Melaka telah membantu menjaga dan memberikan keyakinan kepada pedagang untuk datang ke Melaka di samping melancarkan aktiviti perdagangan. Kesimpulannya, terdapat 5 agama iaitu animisma, Hindu, Buddha, Kristian dan juga agama Islam yang telah bertapak di tanah Melayu sejak dahulu lagi sehingga kini. Kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka telah jelas dibuktikan oleh penemuan 2 batu bersurat di negeri Terengganu dan juga di negeri Sembilan. Peranan pedagang Islam, peranan ulama dan juga peranan sultan telah menyumbang kepada faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dengan pegangan terhadap Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka telah menjamin keselamatan dan keharmonian di negeri Melaka. Okay, cikgu rasa cukup setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.